Dah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Kami daripada kelas BM3 hari ini kami akan menerangkan mengenai tugasan 3 kami dalam penulisan akademik yang berkod GWCP 1042. Okey, ahli kumpulan kami terdiri daripada 3 orang yang terdiri daripada yang pertama Muhammad Aidil Aiman bin Anis, yang kedua Nurul Izzati binti Muhammad Rozi dan saya sendiri Nur Nabiha binti Adnan. Okey. Pertama sekali saya sendiri akan menerangkan mengenai menganalisis keutuhan wacana. Ini adalah muka depan artikel yang bakal kami huraikan mengenai keutuhan wacana tersebut, yang bertajuk Hidup Mahasiswa Harus Berani dan yang ditulis oleh Siti Zainun Ismail yang merupakan sastrawan negara. Wacana, menurut Nik Safia Karim 2003, wacana ialah gabungan beberapa ayat yang membentuk kesatuan yang utuh dalam teks seperti rencana. Kesatuan pula ialah unsur dalam wacana yang mempunyai hubungan idea atau kesinambungan idea. Keutuhan wacana. Menurut Kamus Dewan 1996, keutuhan wacana bermaksud suatu kesatuan, ucapan, pertuturan dan percakapan. Manakala bagi Asma Haji Omar 1986, keutuhan wacana membawa maksud keseluruhan peralihan bahasa oleh penutur atau penulis yang menyumbang ke arah menjadikan pertuturan atau penulisan berkenaan sebagai sesuatu yang bermakna dalam berkomunikasi. Keutuhan wacana yang bakal kami huraikan pada hari ini terdiri daripada 4 perkara yang terdiri daripada yang pertama, semantik, leksikal, gramatikal dan fonologi. Keutuhan semantik. Terdapat 2 jenis keutuhan wacana jenis semantik, iaitu hubungan semantik antara bahagian-bahagian wacana dan kesatuan latar belakang semantik. Hubungan semantik antara bahagian-bahagian wacana yang berupa hubungan antara klausa atau ayat seperti berikut, iaitu hubungan sebab antara akibat, hubungan sebab dan tujuan, dan hubungan sebab dan hasil. Baiklah, yang pertama, hubungan semantik antara bahagian wacana. Yang pertama ialah sebab dan hasil. Contoh yang dapat kami jumpa dalam artikel ini terdapat dalam perenggan 3. Ayatnya, saya bersyukur telah lulus dalam sesi temu duga di meja pendaftaran 2 hari sebelum minggu mapram merupakan hasil sesuatu perkara tersebut dan semua karya temu duga telah disahkan. Saya berbakat untuk mengikuti program seni lukis dan grafik di ASRI pada tahun 1970, merupakan sebab kepada hasil temuduga tersebut. Selain itu, sebab dan akibat. Contoh yang dapat kami jumpa dalam artikel ini pada perenggan 6. Ayatnya, tiba-tiba kaki saya terjelopok dan tubuh mengelusur ke bawah, merupakan sebab ayat tersebut, dan saya masih mendengar laungan itu tetapi pandangan mata sudah kelabu. Benarkah kerana letih lalu jatuh pingsan merupakan akibat ayat tersebut. Seterusnya, sebab dan tujuan. Contoh yang dapat kami jumpa dalam artikel ini pada perenggan 8. Ayatnya, saya terus membuka akaun di Bank Negara Indonesia
Bunga tabungan sebanyak RM5,000 sebulan itulah buat perbelanjaan sewa bilik termasuk sarapan dan makan malam merupakan sebab dan tujuan bagi sesuatu ayat semantik tersebut. Dan hubungan latar dan kesimpulan. Contoh yang dapat kami jumpa dalam artikel ini pada perenggan 2, ayatnya, Asri telah ditubuhkan oleh cadangan para seniman dan sokongan Insinyur Soekarno, Presiden Indonesia. Ia menunjukkan latar belakang bagi Asri tersebut. Dan seterusnya, hubungan memperkuatkan isi. Contoh ayat yang dapat kami jumpa dalam artikel ini pada perenggan 7. Ayatnya, hari kedua saya berwajah ceria, kelihatan sihat dan harus dimasukkan ke bilik berhantu. Kami akan dimasukkan ke bilik gelap. Terpapar bayang mengerikan. Terjeritlah si penakut. Ayat ini menunjukkan huraian yang memperkuatkan isi daripada ayat pertama. Seterusnya, saya serahkan kepada Izzati untuk menerangkan mengenai topik berikutnya. Baiklah, terima kasih Nur Nabiha. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang keutuhan leksikal. Keutuhan leksikal ialah keutuhan leksikal ini merupakan keutuhan leksikal melibatkan pertautan antara perkataan atau frasa secara semantik iaitu makna dalam sesebuah wacana serta melibatkan unsur pengulangan perkataan. Antara yang terdapat dalam keutuhan leksikal iaitu antonim. Antonim seperti yang kita sedia maklum, antonim bererti pertentangan makna atau kata-kata yang mempunyai makna yang berlawanan. Di sini kita dapat lihat pada perenggan ke-10, penulis telah menyatakan atau penulis telah menulis dalam artikelnya iaitu kalau selama ini penari Jawa harus kecil molek dengan potongan ramping, tetapi Pak Bagong yang pernah mengikuti kumpulan Marta Garham yang mereka menampilkan watak penari yang sihat dan gempal. Antonim yang terdapat dalam penulisan beliau iaitu dari segi fizikal penari iaitu penari Jawa harus kecil molek dengan potongan ramping, manakala tetapi Pak Bagong yang pernah mengikuti kumpulan Marta menyatakan penari yang sihat dan gempal. Seterusnya, unsur bersambut yang terdapat pada perenggan ke-11 iaitu daripada 15 orang perempuan seangkatan, akhirnya satu persatu hilang entah ke mana kecuali Atin yang menyambung semesta ulangan kala saya melangkah meninggalkan kampus asri. Di sini kita dapat dilihat unsur yang bersambut daripada 15 orang, satu persatu hilang entah ke mana, Atin manakala Atin menyambung pelajarannya dan penulis sendiri meninggalkan kampus asri. Selain itu, pengulangan kata yang sama yang terdapat pada perenggan ke-5 iaitu kami berbaris berjalan berarak melewati lapangan, beralun-alun masuk ke jalan Malioboro menuju ke jalan Solo lalu masuk ke simpang menuju jalan Kaliurang. Di sini kami dapat lihat penulis telah menggunakan perkataan masuk dan menuju sebanyak 2 kali. Seterusnya, keutuhan gramatikal. Keutuhan gramatikal merupakan hubungan wacana yang berkaitan dengan tata bahasa. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi pertautan dalam sesebuah wacana, iaitu kata penghubung, kata rujukan, peleburan dan penggantian. Kata penghubung yang digunakan dapat memperlihatkan pertalian dan pertautan antara ayat-ayat atau perenggan-perenggan dalam wacana dan menjadikan wacana tersebut lebih bermakna dan utuh. Di sini kami telah menganalisis kata penghubung yang terdapat dalam penulisan artikel tersebut ada 2, iaitu yang berfungsi sebagai huraian dan berfungsi sebagai pengembangan idea. Bagi kata penghubung yang berfungsi sebagai huraian yang terdapat pada perenggan ke-6, tiba-tiba terdengar dengungan ambulans
dan malamnya sudah terdampar di rumah Jalan Kaliurang. Esoknya, saya gagahi juga ke kampus, dihantar dengan motosikal oleh Helfi, puteri sulung Ibu Kartika. Di sini kami dapat lihat bahawa penulis telah menggunakan esoknya yang menunjukkan huraian bagi ayat tiba-tiba terdengar dengungan ambulan dan malamnya sudah terdampar di rumah Jalan Kaliurang. Seterusnya, kata penghubung yang berfungsi sebagai pengembangan idea iaitu ianya seringkali digunakan bagi mengembangkan idea lah. Jadi pada perenggan kelima, penulis telah menulis inilah detik getir kami. Inilah detik getir kerana kami akan berarak jalan kaki untuk menuju ke daerah pergunungan Kaliurang. Di sini penulis telah menggunakan kerana untuk pengembangan idea tersebut. Selain daripada itu, kerana juga merupakan penanda wacana kronologi bagi munasabab, iaitu penanda wacana untuk menyatakan sebab. Manakala pada perenggan ketujuh pula, penulis telah menulis, terdengar ketukan pintu api, tidak saya pedulikan. Kemudian, pintu ditolak keras dan lampu menyala. Saya tersengih melihat Raka yang tergebil-gebil memandang saya tenang di kerusi. Baiklah, seterusnya kita akan beralih kepada kata rujukan yang terdapat dalam keutuhan gramatikal. Kata rujukan yang telah kami analisis, penulis telah menggunakan kata ganti nama dalam penulisannya. Seperti mana kita boleh lihat pada perenggan keempat, iaitu sebagai warga asing. Sebagai warga asing, saya dimestikan hafal lagu negara Indonesia Raya. Saya juga menyanyikan lagu negaraku. Seterusnya, saya jelaskan sejak zaman kerajaan Melayu Melaka, bahasa kami sudah menyatu dengan bahasa dan dialek yang terlibat berdagang di Melaka. Di sini, kami telah menganalisis bahawa kata ganti nama yang penulis gunakan ialah saya dan juga kami. Selain daripada itu, peleburan dan pergantian, ayatnya boleh dilihat pada perenggan ke-13, iaitu canda beliau, tanpa batik motif para rusak, tidak datanglah adik ke sini. Malah, beliau juga berpesan agar tidak terpengaruh dengan mainan canda malam minggu wakuncar, iaitu waktu kuncur pacar dan apel upacara. Kita akan beralih kepada keutuhan fonologi. Keutuhan fonologi yang terdapat dalam sesuatu wacana dapat dilihat dari segi hentian suara, nada suara dan intonasi suara. Hal ini secara tidak langsung menimbulkan hubungan semantik yang berbeza-beza antara bahagian-bahagian wacana. Di sini kami telah menganalisis keutuhan fonologi. Penulis telah menggunakan intonasi dan juga nada suara. Intonasi berperanan penting sebagai penanda atau pemisah frasa dan berfungsi untuk membezakan struktur ayat. Kita dapat lihat di sini pada perenggan ke-9, penulis telah menulis, adakah kerana kejayaan ini hingga dibebaskan wang pendaftaran saya pada tahun 2 hingga semasa tahun akhir. Seterusnya pada perenggan ke-3 pula, Jogja memang kota seniman. Jogja memang kota seniman ini menunjukkan ia merupakan ayat penyata. Selain daripada itu, daripada ayat penyata tersebut, Jogja memang kota seniman boleh dijadikan sebagai ayat tanya, iaitu Jogja memang kota seniman. Begitu. Seterusnya, nada suara. Nada suara ini berperanan dalam membezakan ayat yang dinyatakan mengikut beberapa situasi atau keadaan. Seperti mana kita dapat lihat dan kami menganalisis pada perenggan ke-6, iaitu oi, anak Malaysia jatuh, pingsan tu. Saya masih mendengar laungan itu, tetapi pandangan mata sudah kelabu.
Di sini kita dapat dilihat nada suara yang digunakan seperti sindiran. Maka dengan itu, kita beralih pula kepada kejelasan penulisan. Kejelasan penulisan amatlah penting untuk menghasilkan sesuatu penulisan yang jelas dan bermakna. Hal ini dapat dilihat dengan menggunakan serta mengaplikasikan koheren, iaitu kesinambungan idea dan kohesi kekuatan tarikan dalam penulisan yang dilakukan. Oleh itu, terdapat beberapa perkara untuk menghasilkan sesebuah penulisan akademik yang jelas dan memenuhi kriteria penulisannya. Antaranya, kita dapat mengelakkan tulis ayat yang panjang dan penggunaan ayat pasif yang banyak. Kerana dengan menggunakan ayat yang panjang dan penggunaan ayat pasif yang banyak ini menyukarkan pembaca untuk memahami penulisan ataupun artikel yang dibacanya. Seterusnya, menggunakan perkataan yang mudah difahami oleh pembaca dan elakkan penggunaan kata akronim dalam penulisan yang banyak. Kenapa kita perlu elakkan kata akronim dalam penulisan yang banyak? Supaya pembaca tahu apa itu, pembaca tahu macam kalau kita ada kata akronim terlampau banyak dalam artikel, pembaca cuma tahu singkatan saja. Dia tak akan tahu apa itu perkataan yang penuh atau perkataan yang penuh dengan jelas. Seterusnya, penulisan haruslah berfokuskan kepada tajuk penulisan dan mengemukakan isi-isi utama di dalam penulisan. Di sini kita dapat dilihat kalau kita berfokus pada topik yang kita ingin sampaikan, maka pembaca pun akan faham apa yang mereka baca. Oleh itu, saya akan serahkan kepada Aiman untuk perbentangan seterusnya. Dipersilakan. Okey, baiklah. Terima kasih Izzati. Seterusnya ialah tentang kohesi. Kohesi adalah petautan ayat dalam sesuatu perenggan. Kohesi boleh wujud dalam ayat, antara ayat dan juga melalui kosakata. Kohesi wujud apabila adanya petautan daripada satu ayat kepada ayat yang lain dalam sesebuah perenggan. Dalam erti kata lain, kohesi adalah ciri-ciri linguistik yang membantu menghubungkan satu urutan ayat sehingga melahirkan satu teks yang padu atau memperlihatkan pautannya. Kohesi ialah aspek formal bahasa dalam wacana atau teks. Kohesi yang utuh terhasil melalui jalinan ayat secara berkaitan atau berkesinambungan. Iaitu bila suatu penulisan akademik terdapat kohesi yang mantap dan padat, ia dapat menarik lebih ramai pembaca untuk membacanya dan lebih menarik serta mudah difahami. Mari kita tengok ciri-ciri penulisan kohesi ialah: pertama, berbagai-bagai struktur ayat. Kedua, menggunakan tanda baca yang betul. Ketiga, perenggan dibina dengan baik. Keempat, penggunaan kata hubung yang tepat. Dan yang terakhir, peralihan antara perenggan dengan bahagian-bahagian lain adalah tepat. Seterusnya, marilah kita tengok contoh kohesi yang terdapat dalam artikel yang dikarang oleh Citizen. Contoh kohesinya ialah: saya bersyukur telah lulus dalam sesi temuduga di meja pendaftaran 2 hari sebelum minggu mapram. Ayat seterusnya, temuduga itu termasuklah ujian melukis cat air di studio dan melakar dengan arang dan tinta di halaman kampus hingga ke pasar yang tidak jauh dari kampus. Di sini kita nampak di antara ayat pertama dan ayat kedua terdapat kohesi di situ, iaitu mereka memfokuskan tentang temuduga, iaitu ayat pertama mempunyai temuduga dan ayat kedua juga memperkatakan tentang temuduga. Inilah merupakan contoh kohesi yang terdapat di dalam artikel. Seterusnya ialah koheren.
Koheren merujuk kepada kesinambungan atau keterikatan idea yang menjadikan wacana itu suatu teks yang bermakna dan dapat difahami. Menurut Asma Haji Omar 1980, dalam Nur Fazlin Musa 2022, koheren adalah keteraturan fikiran yang dapat dilihat melalui bentuk-bentuk bahasa yang mempamerkan pautan dalam teks. Dalam erti kata lain, koheren ialah aliran idea secara berterusan dalam wacana atau teks. Perkaitan antara satu bahagian dengan bahagian yang lain sehingga perkataan memiliki kesatuan makna yang utuh. Tidak ada sebarang idea yang baru atau tidak bertalian dimasukkan ke dalam wacana atau teks. Ini bermakna satu gabungan ayat ia memfokuskan satu idea sahaja. Dia tidak memasukkan pelbagai-pelbagai idea. Dia hanya memfokuskan satu idea supaya maksud itu lebih terang dan tidak bercampur. Ciri-ciri penulisan koheren ialah menentukan isi sokongan yang berkait antara satu sama lain. Seperti yang saya kata tadi, ia memfokuskan satu isi sokongan sahaja antara satu sama lain, tidak masukkan isi yang berlainan. Mengeluarkan isi yang tidak menyokong isi utama. Ketiga, semua isi sokongan berkait dengan isi utama. Seperti yang saya cakap tadi, ia perlu berkait dengan isi yang pertama, isi yang utama, tidak mengeluarkan idea yang baru, yang tidak berkaitan dengan isi utama. Seterusnya, marilah kita tengok contoh koheren yang terdapat dalam artikel. Contoh koheren yang terdapat dalam artikel, selesai saja minggu mapram, saya memilih bilik sewa di Kuncin, tidak jauh dari kampus asri. Hidup sebagai siswa, pelajar harus berani. Dengan wang lukisan hasil jualan pameran bulan Februari 1969 di Shah Motel, sebahagian dibawa ke Jogja, saya terus membuka akaun di Bank Negara Indonesia. Bunga tabungan sebanyak RM5,000 sebulan itu buat pembelanjaan sewa bilik, termasuklah sarapan dan makan malam. Demi menjimatkan wang, saya berkongsi bilik dengan Yuvita. Okey, di dalam artikel ini kita dapat tahu isi utama dalam ayat pertamanya memfokuskan tentang sewa bilik. Maknanya dalam ayat kedua, dia menyokong ayat pertama tadi tentang sewa bilik tersebut. Okey, contoh ayat artikel yang kedua, yang berasal dari Palembang yang sejurus seni lukis dan grafik untuk pembelajaran kuliah, khususnya perkakasan lukisan, saya harus berjimat. Kadang-kadang saya terpaksa menumpang makan siang di warung Brojo yang faham dengan masalah anak rantau. Tahun pertama, memang saya dapat kiriman wang bulanan daripada ayah, ibu atau ayahdi. Selebihnya, saya sudah memulakan kerja Melaka di Jalan Malioboro atau kalau ada kesempatan, saya naik bas ke Prambanan di Jalan Solo atau ke Candi Borobudur. InsyaAllah, rezeki ada di sana. Saya memilih kawasan itu untuk Melaka kerana ramai rombongan pelancong barat yang suka membeli lukisan kecil yang mudah disimpan di dalam beg galas mereka. Okey, gabungan ayat di dalam artikel ini terdapat banyak koheren iaitu isi yang pertama mempunyai satu fokus dan isi yang seterusnya menyokong ayat yang daripada isi yang pertama yang terdapat iaitu dia membuat seni lukis, dan ayat kedua menyokong bahawa seni lukis itu dia mahu berbuat apa dengannya, dan macam contohnya saya sudah memulakan kerja Melaka di Jalan Malioboro, iaitu dia menyokong ayat yang pertama tadi. Seterusnya, penggunaan akronim dan kata singkatan. Akronim merupakan kependekan yang terbentuk daripada gabungan huruf-huruf pertama atau suku kata beberapa perkataan yang boleh diujarkan sebagai satu perkataan.
Contoh akronim yang terdapat dalam artikel adalah MAPRAM, iaitu bermaksud Masa Prabakti Mahasiswa. Yang kedua ASRI, yang bermaksud Akademi Seni Rupa Indonesia. Seterusnya, sumber rujukan. Okey, seterusnya. Okey. Carian sumber ilmiah. Carian sumber ilmiah yang digunakan bagi mencari sumber artikel ini adalah Google Scholar. Google Scholar ini adalah satu laman web di mana ia menyimpan pelbagai sumber-sumber rujukan seperti jurnal, kamus, buku cerita ataupun pelbagai artikel yang berbentuk ilmiah untuk para siswa untuk membuat rujukan serta mudah untuk pengarang buku cerita untuk mencari artikel atau jurnal untuk dijadikan sebagai rujukan. Google Scholar adalah mesin carian web yang boleh diakses secara bebas yang mengindeks teks penuh dengan menyediakan link terus ke pangkalan. Dalam Google Scholar terdapat pelbagai sumber pembelajaran seperti jurnal dan artikel. Seperti yang saya cakap tadi. Seterusnya, aplikasi peraturan menulis rujukan. Yang pertama, American Psychology Association APA yang digunakan bagi artikel jurnal ini adalah APA edisi yang ke-7, iaitu APA ini adalah APA yang terbaru, yang terkini. Seterusnya, perkara yang paling penting dalam menulis senarai rujukan adalah sumber yang dipetik, dirumus dan diprafasa sahaja dimasukkan ke dalam senarai. Yang ketiga, senarai disusun mengikut huruf nama depan bermula daripada A hingga Z. Seterusnya, jika melibatkan penulis yang ramai, dua penulis masukkan ampersand yang tanda N tu di tengah kedua nama. Seterusnya, yang kelima, jika mempunyai 3 hingga 7 penulis, jarakkan setiap nama dengan koma dan nama terakhir dipisahkan dengan ampersand. Yang terakhir, jika mempunyai 8 dan lebih penulis, tulis 6 nama penulis awal diikuti 3 titik melintang dan nama terakhir. Okey, seterusnya marilah kita tengok contoh rujukan. Seperti yang kita lihat, rujukan ini kita susun mengikut abjad awalnya, iaitu rujukan yang pertama terdapat A, lepas tu seterusnya B dan C, D dan sebagainya. Okey. Ini seterusnya. Okey. Sekian, terima kasih. Okey, itu sahajalah penerangan kami mengenai tugasan 3 penulisan akademik, iaitu menganalisis keutuhan wacana, memberi kejelasan mengenai penulisan dan mengaplikasikan sumber rujukan dalam tugasan kami. Saya rasa setakat ini sahaja yang ingin kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Maka dengan itu saya tamatkan perbincangan pada hari ini. Okay. Terima kasih Bye. semua. Terima kasih.